Okay, fine. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya harap korang semua dah kenyang, sihat, jangan kasih bastard. Okay. So, minggu lepas kita dah belajar cara buat lukis graf garis lurus dan juga lukis graf kuadratik, senyum ataupun sedih. Nak buat apa ni, CTS duduk ke tidak, macam mana nak lukis kuadratik bukan saja-saja. Dan saya minta awak juga untuk download kan. Saya minta untuk download application Desmos. So that korang boleh check graf yang korang dah lukis tu betul ataupun salah. Korang punya point, pintasan yang ada dekat graf tu betul ataupun salah. Okay. So sebelum saya start dengan Cubic ni, saya nak bincang sedikit tentang saya punya extra exercise. Soalan ni yang nombor 2F. So arahan dekat soalan ni adalah menyatakan domain dan juga range kan. So apakah domain dan range untuk soalan ni? So domain, kalau kita nampak ni dia pergi ke negative infinity. Dan range pun ke atas ini dia pergi ke positive infinity. Okay, so domain kita yang bermasalah dekat sini adalah dekat bahagian ni yang saya kotak purple ni. Daripada perjalanan daripada negative infinity pergi ke positive infinity sana, terputus tak dekat bulat putih kotak purple tu? Okay, so jawapannya tak terputus. Sebab apa? Sebab sebab dekat bulat putih tu memang kita tak mahu nilai tu kan. Tapi nilai yang sama juga dimahukan, wanted dekat yang bahagian atas tu, bulat hitam tu. So obviously jawapan ni memang kita terus ambil dari negative infinity sampai positive infinity terus. Dan untuk range pun sama. So kalau kita panjangkan graf ni dan kita baca dia dekat paksi Y sebab range, so kita akan dapat dia daripada negative infinity sampai infinity. Dalam kes ni dia tak terputus pun dekat bulat putih sebab dekat bulat putih sini, dekat bulat putih ni, ini kan dia memang tak mau kan, tapi dekat tempat yang sama sini, 2 tu dia mau. So nak tak nak dia termasuk juga elemen number 2 tu. So kita terus ambil semua daripada negative infinity sampai infinity. So nilai yang terputus dekat saya guna highlight pink, kan situ ada gap kan, kawasan yang terputus. So by right, range sepatutnya terputus dekat situ tau. Akan tetapi kita selarikan graf ni, okay, dekat bahagian tu kawasan yang gap tu bersambung. So maksudnya tak ada masalah pun untuk kita memutuskan range ni dari negative infinity terus dia ambil sampai infinity. Okay, so ini jawapannya lah. So yang lain ni pun mudah sajalah, sepatutnya no problems. Kita dah bincangkan pun dekat kita punya GM itu hari, week 9 GM class. Okay, alright. So kita pergi ke, so hari ni kita akan membincangkan 4 benda ni lah. Apa tu cubic graph, case pada cubic graph, macam mana nak lukis dan juga tutorial questions. So tutorial questions ni saya terus ambil question yang exam style. So kita boleh terus nampak lah macam mana exam punya style soalan, tanya soalan cubic ni. So what is cubic graph? Lambat sikit keluar dekat saya punya ni. Okay, so what is cubic graph? Cubic graph basically graph yang dilukis bila awak ada function yang melibatkan paling tinggi kuasa 3. Mesti kuasa 3 paling tinggi. So kalau kita ada paling tinggi adalah kuasa 2, ini adalah graf kuadratik. Okay, so paling tinggi mesti kuasa 3, barulah kita panggil dia cubic. Dan kita akan lukiskan dia mengikut kita punya situasi soalan lah. Dan ingat yang pertama sekali mesti always susun dan faktorkan. Okay, so bila kita dah faktorkan, kita akan dapati kita punya cubic ni boleh terbentuk dalam bentuk 1 kurungan, 2 kurungan atau 3 kurungan. So itulah yang dimaksudkan dengan root. Root ni juga, saya dah bagi tahu kan sebelum ni, root ni juga adalah kita punya nilai X, jawapan kita. Okay, so kalau 1 kurungan, biasanya awak akan nampak dalam bentuk, saya generalkan dia kan. Saya generalkan dia dulu. Y sama dengan X minus A cube plus B. Okay, so ini general form yang awak nampak. Ini general form yang biasa awak nampak. So contoh saya bagi Y sama dengan X cube. So ini adalah satu root punya case sahaja. So kalau kita compare dengan saya punya general form yang ada A dengan B tu, dalam case ni maksudnya dia punya A adalah kosong, B dia pun adalah kosong.
Betul tak? So that's why dia dapat Y sama dengan X kuasa 3. Okay. And then contoh lagi lain kita ada Y sama dengan contoh X minus 1 cube plus 2. Contoh. So bentuk-bentuk ni terus bagi tahu kita dekat mana dia punya middle point tu, so that kita boleh terus start buat dia punya mangkuk kubik tu. Saya panggil mangkuk kubik lah. Apa benda lah macam tu lah. Okay. So kalau dia negatif contohnya, dia akan ada negatif dekat depan tu. And then contoh X plus 1 cube minus 2. Okay, contoh lah. So kalau untuk dua roots pula, biasanya awak akan nampak dia dalam bentuk dua kurungan lah. Okay, dua roots maksudnya dua kurungan dan salah satu kurungan tu adalah kuasa 2. So dia akan ada X minus A, X minus B contoh. Okay, so dekat sini kita tahu kita punya jawapan yang dekat X tu ataupun root yang ada dekat paksi X adalah A dengan B. Okay, so kalau yang satu root ni tadi kita tahu jawapan yang ada dekat paksi X tu adalah A sajalah. Okay, dan selalu contoh yang awak nampak ni, ni dah biasa nampak. Okay, ni dah biasa nampak. And then yang 3 roots pula, kita ada X minus A, X minus B, X minus C. So 3 kurungan. Okay, so dekat sini nilai X yang kita boleh dapat A, B dan juga C. Okay, so ini pun dah biasa nampak. Dan kita plot je nilai X dekat graf, kemudian kita lukiskan dia mengikut cara lukis dia sendirilah. So saya pergi ke slide seterusnya. Macam mana kita nak lukis kubik. Dengan syarat kita dah susun dan faktorkan. So ini untuk lukis-lukis graf ni saya terus susun dan faktorkan. So kita terus pergi ke step lukis sahaja. Okay. So now let's say kita ada satu root. Tadi saya cakap dia punya apa ni? Dia punya general form dia. X minus A cube plus B kan. So daripada sini saya boleh dapat dia punya koordinat midpoint. Ni midpoint untuk kubik middle point dia. Saya panggil dia midpoint. Ini adalah term saya sendiri tau. Dia tak ada dalam buku, saya cipta sendiri term ni. Pandai-pandai je. So midpoint dia kat sini adalah AB. So mana saya dapat AB ni? So saya let yang dekat dalam ni, saya let dia sama dengan kosong. So that X minus A equal 0. So X sama dengan A. So adalah koordinat A. And then untuk koordinat B ni, saya terus ambil je semua ni dengan dia punya sign dia sekali. Plus B tu. Okay? Okay, so macam mana kita nak buat dia? So nanti kan awak plotkan je koordinat AB tu. So kalau kita punya AB tu positif, sekejap Okay, so kalau kita punya graf adalah positif kubik, okay, daripada kita punya midpoint AB, kita terus je pergi ke kuadran 1 dan 3. Macam tu. And then kalau kita punya graph, function kita adalah negatif kubik. Macam tu kan? Okay, so plot lah dekat mana pun awak punya AB tu, midpoint awak tu, so plotkan dia AB. So buat dia daripada tengah, daripada dot yang awak dah plot tu, di kuadran 2 dan kuadran 4. Nampak saya jalankan saya punya graph tu daripada midpoint tu. Okay, faham tak bila saya cakap kuadran-kuadran ni? So ni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Okay, so ingat yang positif kubik dia punya kuadran dekat kuadran 1 dan juga kuadran 3. And then yang negatif kubik dia punya kuadran dekat 2 dan juga 4. Nak lukis dia, okay? Jangan terconfuse. So now kita pergi apply dekat kita punya soalan. So saya dah bagi benda ni tadi dekat Telegram. So kalau korang dah try, sangat bagus lah. So korang boleh tengok apa benda lah yang benda nak bebel sekejap lagi. Y, X. Okay, so dekat sini kita ada 3 graf. Kita ada graf pink, kita ada graf purple, kita ada graf hijau lah. Hijau. Okay, so dia suruh lukis ketiga-tiga graf ni dalam satu paksi yang sama. So graf yang warna pink, saya akan lukis pakai pen warna pink. So graf pertama adalah X kuasa 3 sahaja. So dekat sini kita tengok dia tak ada minus A yang macam dekat dalam tu. Sini highlight hijau. X minus A tu dia tak ada. Maksudnya koordinat A dia kosong kan. Tapi dia ada plus B. Dalam kes pertama yang hijau ni tak ada plus B lah. Tapi untuk purple plus. Yang pink tak ada plus B. Yang purple dan hijau ada plus B. Maka koordinat AB untuk yang pink ni, midpoint dia adalah kosong-kosong, betul tak? So dia start ada dekat sini kosong. Di tengah-tengah. Dan sebab dia adalah positif kubik, so saya terus buat di kuadran 1
dan juga kuadran 3. So dah settle untuk graf X kuasa 3. Kemudian untuk graf warna purple, saya tukar pen warna purple. So dekat sini dia punya midpoint dia ataupun starting untuk lukis kubik tu adalah kosong dan juga positif 5. So koordinat X kosong dan Y 5 ada di sini. Saya tanda dekat situ nombor 5. Dan sebab kubiknya positif maka kuadran 1, kuadran 3. So daripada sini terus boleh cari intercept yang diperlukan. So dekat sini kita nampak dekat sini kita ada pintasan X. So cara nak cari pintasan X always sinilah saya tulis X intercept Y always 0. So kita ada X cube plus 5 equal 0. So X sama dengan macam ni lah. Punca kuasa 3 negatif 5. So tekan kalkulator, punca kuasa 3 negatif 5 adalah negatif 1.71. So kita label lah dekat situ. Negatif 1.71. And then kita buat graf hijau pula. So graf hijau dia punya koordinat starting point dia ataupun midpoint dia adalah kosong negatif 4. Maka saya plotkan negatif 4 situ dan kuadran 1, kuadran 3. Cantik-cantik sikit lah. Okay, so dekat sini kita dapati dia ada pintasan X. So pintasan X dekat sini adalah bila Y sama dengan kosong. So kita ada X cube minus 4 equal 0, X cube equal 0, X cube equal 4, so X equal punca kuasa 3, 4. So dekat sini, dia adalah 1.59. So label lah kat situ, 1.59. Senang. Okay, so as long as awak dah dapat detect dia punya midpoint dia, terus je buat. So masih lagi satu root, but this time saya ada negatif X cube. So dekat sini semua negatif lah, and then saya ada warna biru dekat sini, negatif X cube plus 5, and then saya ada warna purple, negatif X cube minus 4. So basically benda yang sama je, tapi apa yang berbeza? Dia punya graf je kan dekat kuadran dia lah. So kalau tengok dia punya starting point dekat sini, kosong, kosong. Paksi. Tak cantik. Y, X, pen hijau, kosong. Okay, so sebab kubik kita negatif, maka kita pergi ke kuadran 2 dan kuadran 4. Buruknya? Okay, sikit cantik. Okay, so kemudian kita buat yang warna biru pula. So dia punya koordinat starting dia adalah kosong dan juga 5. Okay, so plotkan dekat situ kan, X kosong, Y 5. Dan sebab negatif kubik, so kuadran 2 dan juga kuadran 4. So sama juga cari pintasan X di situ. Okay, so untuk yang purple, koordinat dia kosong, negatif 4. So plotkan negatif 4 dekat bawah tu. And then kuadran 2, kuadran 4. So kalau ikutkan yang graf betul, memang diorang takkan intersect each other lah antara warna ni. Okay, dia cuma naik atas dan turun bawah. Okay, so nanti dekat situ kita akan cari dia punya pintasan X. Okay, mudah. So sama juga macam ini. Okay, so terus je cari dia punya starting point dia. Contoh macam soalan pertama sini, kita ada starting point dia dekat 1, 3. So dekat kita punya paksi, koordinat 1, 3. So kita plotkan dia. And then kita tahu X kita tu positif kan. So bila positif, kubik akan ada di kuadran 1 dan juga kuadran 3. So sekarang ni, untuk pergi ke kuadran 3, saya punya yang garisan ke kuadran graf tu, garisan kuadran 3 nak limpas dekat sini ke, sini ke, sini ke. So sekarang kita tak tahu apa nilai pintasan Y, betul tak? So awak kena figure out apa pintasan Y awak. So graf awak akan jadi A, B atau yang C. Kita tak boleh main lukis je. Dan dalam exam kita tak ada Desmos. Jadinya untuk tahu nilai pintasan Y, siapa kosong? X. Okay. So kalau X kosong, kita ada negatif 1 kuasa 3 tambah 3. So obviously kita bila tekan kalkulator, kita akan dapat 2. Dan graf kita adalah graf yang A. Padam. Okay, so dekat 2 sini dia limpas sini. Okay, so bila kita tengok dekat sini, kita ada pintasan Y yang kita dah kira tadi.
kita dapat 2 and then kita cari lagi pintasan X dekat situ. So pintasan X tadi dah pandai kira juga kan. Dia adalah Y sama dengan kosong. Okay, so dekat sini awak kena kira panjang sikit lah. Okay, nanti kira sendiri. Saya cuma nak tunjukkan cara dia punya starting point sahaja. So dekat sini starting point kita adalah 3, negatif 2. So plotkan 3, negatif 2, X3, Y negatif 2. So X3, Y negatif 2. So dekat bawah situ. And then sebab X cube kita positif, maka kita pergi ke kuadran 1 dan juga kuadran 3. Macam tu. So kita kena cari pintasan X dekat sini dan juga pintasan Y dekat situ. Barulah lengkap. Label lah semua dengan paksi X dan juga paksi Y. Okay, so tengok dekat soalan ketiga di bawah sini. Starting point dia ataupun midpoint dia dekat negatif 1 dan positif 3. So negatif yang ada dekat depan tu, highlight purple, tak mengganggu apa-apa langsung untuk koordinat starting point tu. Okay, so dia cuma bagi tahu yang graf awak nanti adalah negatif kubik. So kita akan dapat bila kita plotkan X negatif 1, Y 3. So dekat sini negatif 1, 3 kat sini. And then sebab dia negatif, so kita kena pergi ke kuadran 2 dan juga kuadran 4. So dekat sini yang bahagian, tengok saya highlight purple sepanjang-panjang ni, kita tak tahu dia pintas Y di mana, sama ada Y positif, kosong atau negatif. So kita kena masukkanlah pintasan Y. So Y intercept bila X sama dengan kosong. So Y sama dengan negatif 1 kuasa 3 tambah 3. Okay, so kita akan dapat Y kita adalah 2. So saya padam ni. Saya pergi ke, okay, 2. Okay, dan kita kena cari juga kita punya pintasan X dekat situ. Carilah sendiri. Okay, so soalan yang keempat ni pun sama, dia punya koordinat dia saya pakai warna lain lah. So dia punya starting point dia dekat negatif 4 dan juga negatif 3. So both ni ada dekat kuadran 3. So saya lukiskan macam ni. Negatif 4. Salah. Macam tu. Okay, so kuadran 2 dan kuadran 4. Kuadran 2, kuadran 4. So cari pintasan dekat anak panah tu. Senang. So untuk kubik ni dia memang senang betul lah. Sangat senang jika awak dah berjaya untuk factorizekan dia betul-betul. So untuk yang satu root ni biasanya kita tak factorize dapat macam ni pun. Soalan dah bagi siap-siap dalam bentuk ni. Okay. So kita pergi ke dua roots. So yang dua roots ni, so tadi kita tengok saya bagi general form dia yang ada 2 kurungan kan, dan salah satu kurungan tu ada kuasa 2. So kalau awak dah tengok kita punya video dekat unit maths tu, so yang kuasa 1 ni X tolak A, kurungan kuasa 1, dekat koordinat A tu nanti kita akan passes through. Okay, kita terus je jalan terus. And then untuk yang kuadratik ni, kuadratik yang kurungan kuasa 2 ni, kita akan turn ataupun kita akan pusing. Okay, so sama juga dua case bila mana kita ada positif X cube dan juga negatif X cube. So positif X cube ni pula, dia boleh jadi, contoh kita ada A, B. Saya bahagikan dia kepada dua case lagi dalam ni. So dia boleh jadi passes through dekat A tapi turn dekat B. Ataupun turn dekat A, passes through dekat B. So contoh untuk positif ni, kalau macam terbalik ni saya punya graf. Nah, terbalik. Kalau positif dia dari bawah bah. Bah pula aku cakap. Macam ni. So positif X cube dia mesti ke atas. Ke arah positif. So ke atas. Ke atas. Macam tu. Okay. So daripada sini kan kita ada X tolak A, X tolak B. So daripada graf yang pertama ni kita boleh tahu dia passes through dekat A. Maksudnya dekat A tu mesti kuasa 1. And then bila dia turn dekat B, maksudnya B ni yang ada kuasa 2. Contoh kita tengok graf yang dekat bawah ni. Daripada graf tu siapa yang ada kuasa 2? X tolak A ke ataupun kurungan X tolak B? So kita tengok dia ada turn dekat A kan, maka kuasa 2 tu ada dekat X tolak A. Okay, so faham So kalau untuk negatif X cube, dia akan ke bawah lah graf kita. So kalau kita ada A dengan B sini, ke bawah ke arah negatif. So start macam ni. Nampak tu? Graf kita ke bawah. Ataupun
ada AB, dia pusing dekat A, dia terus dekat B. Nampak graf kita ke bawah. Okay, so dekat sini pun awak tengoklah nampak siapa yang ada kuasa 2 tu. Kita tengok siapa yang pusing. Okay, so kita apply dekat kita punya graf soalan sini. Okay, saya buat paksi. So di sini ada X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 3. So kita nampak yang ada kuasa 2 ni adalah dekat 3. Maka disebabkan ini adalah positif kubik. Sebab apa positif kubik? Sebab bila kita darab X ni dengan X square ni, dia akan dapat positif X cube. Maka dia akan bermula dari atas ke bawah. Salah lagi. Bawah ke atas. Atas. Okay. So dekat 1 dia akan limpas saja terus, tapi dekat 3 dia akan pusing. Macam tu. So dekat sini barulah awak decide kosong awak dekat mana. So kosong dekat sini kan. Itulah kita punya paksi Y. Dah siap. Tinggal cari pintasan sini. Pintasan Y. Cari. Okay. So untuk yang soalan kedua ni pula, sama je. Kita ada paksi X. So jot down kan dia punya nilai X. So kita ada negatif 4 dan juga positif 2. So dekat negatif 4 dia akan jalan lurus sahaja ke atas. Macam tu. And then bila nak pergi dekat 2, dia akan pusing. Buruknya. Gitu. Okay. So lepas tu cari kosong dekat mana. So kosong is somewhere around here. And then kita buat paksi Y. So daripada sini kita tahu kita perlu cari pintasan Y yang ada dekat situ. Okay, cari. So lepas dah jumpa, and then you siap. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, so yang saya nak mention adalah di sini. So kat sini kita nampak kita punya soalan yang sebelah kiri. Kita ada dekat negatif 3 dan juga positif 5. So dekat negatif 3 dia akan pusing lah. Tapi sebab ini ada negatif dekat depan kan, maka dia mesti ke bawah, ke arah negatif. So daripada atas kita pergi kat negatif 3, kemudian kita pusing. Sebab dekat negatif 3 tu ada square, kurungan dia tu. Okay. Kemudian kita pun naik, kita turun dekat 5. Jalan terus. Dah siap? Belum. Okay, kita kena cari dulu kosong kat mana. Okay, let's say kosong dekat sini. Agak-agak je lah. Tapi yang penting, agak-agak je. So terus dia buat paksi Y. And then cari dia punya pintasan Y ni. Easy. Kemudian tengok dekat soalan yang saya tengah buat garisan ni. So yang berlainan di sini adalah highlight purple. Dia bukan X tolak, tapi 6 tolak X. So dekat sini, ini adalah negatif kubik sebab kalau saya bawa keluar, saya boleh tulis semula benda ni macam ni. Negatif X tolak 6. Betul tak? 6 tolak X tu saya boleh buat dia jadi negatif X tolak 6 and then X tambah 3 square. So kita tuliskan dia dekat negatif 3 and then kita ada positif 6. So dekat negatif 3 ni dia akan turn, pusing, salah lagi, betul lah. And then dekat 6 ni dia akan jalan terus. So kita carilah kosong berada dekat mana. Agak-agak je sebab ni cuma sketching kan. Okay, buat paksi. Dah siap. And then cari saja pintasan ni. Okay, so kalau ada yang confused, kat sini kan kubik kita kan ada macam bukit ni kan. So bukit tu kita tak perlu cari pun dia punya maksimum atau minimum point. Tak payah. Dan sebab tu dekat soalan yang sebelah kiri ni, saya tak kisah pun kalau saya punya bukit tu betul-betul berada dekat pintasan Y. Pun tak ada masalah juga. Okay, sebab ni cuma sketching. So 3 roots pula. 3 roots ni adalah sangat senang dan sangatlah kalau awak dapat soalan yang 3 roots ni, memang awak beruntung lah. So saya dah bagi tahu tadi, dia akan limpas dekat A, B dengan C. So kalau dia positif X cube, dia mesti ke arah positif. So dari bawah ke atas lah. So nampak tak dekat sini, semua kurungan tu adalah kuasa 1. So macam yang dekat kuasa 2 tadi, kalau kurungan tu kuasa 1, dia akan passes through je kan. So dekat semua A, B dengan C ni, awak tengok dia passes through je. Okay. So ni dari bawah ke atas, which is a positive X cube. So kalau negative X cube, A,
B, C. So dia akan ke arah negatif lah, dari atas ke bawah. Passes through, passes through, passes through. Okay, easy. So, okay, so dekat soalan yang pertama tu saya sengaja untuk tidak faktorkan. Kalau perasan ini lebih kurang malahan dia sebiji sama dengan saya punya soalan. So awak boleh faktorkan dia jadi x squared minus 9. So x squared minus 9 ni boleh faktor lagi jadi x minus 3, x plus 3. So dari sini kita boleh dapat tahu kita punya nilai x ada di negatif 3, kosong dan juga 3. Dan sebab ini adalah positif kubik, so kita akan naik ke atas. So limpas, limpas, limpas. X. So paksi Y sentiasa dekat X kosong. So di sini paksi Y. So ada tak pintasan Y yang kita kena cari dekat graf ni? Tak ada. Absor. Tak ada So dekat sini dah settle lah. Dan range dan domain dan range untuk graf kubik sentiasa dari negatif infinity sampai infinity. Range pun negatif infinity sampai positif infinity. Sentiasa begitu. Kecuali dia ada bagi limit dari mana ke mana. Okay. So tengok dekat soalan yang seterusnya ni. Saya lukiskan dulu dia punya paksi Y. Paksi X. Kenapa asyik salah cakap je ni? So kita ada 2, 1, negatif 1. Nilai X kita. So negatif 1, 1, 2. So graf ni kalau tengok sekali lalu je macam positif kubik kan. Tapi sebenarnya dia adalah negatif kubik sebab ni. So nampak tak dekat situ ni negatif X, positif X, positif X. And bila kembang mesti akan dapat negatif X cube. And in fact awak boleh keluarkan pun negatif tu kalau nampak dia macam pelik kan. Nampak? Boleh keluarkan dia. Okay. So sebab ni negatif maka dia dari atas ke bawah. So jalankan dia. Dari atas, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Kemudian paksi Y. Paksi Y adalah bila X kosong. Garis atas, garis bawah. So dekat sini kita nampak kita kena cari pintasan Y. So pintasan Y adalah bila X kosong. Okay, so kalau X kosong kita ada 2, 1, 1, negatif 2. Okay, kira dalam kepala pun tak apa sebab jalan-jalan kerja yang awak cari pintasan tu semua tak ada markah pun. Tak ada markah. Markah semua ada dekat graf. Okay, settle. Domain dan range negative infinity sampai infinity. So now saya akan pergi ke tutorial questions. Ini adalah soalan yang sama dengan soalan yang kita buat ni tadi. Sini. Okay, so saya lukiskan semula dia punya graf. Saya lukis kat sini. Ini. Sekejap saya lukiskan balik. Okay, graf dia macam ni. Akan tetapi soalan saya ni dia bagi limit. Limit dia mesti dari X negatif 3 sampai X3 sahaja. Selain daripada tu dia tak nak. Bila dia tak nak maksudnya awak kena buanglah graf tu yang selain daripada negatif 3 dan juga 3. Okay, so saya pakai warna merah lah. So ni kan X negatif 3 and then dekat sini X3. So sebelum negatif 3 awak kena buang. Selepas 3 awak kena buang. Maksudnya awak kena buang dekat, saya bagi highlight pink. Ni kena buang. Ni kena buang. Yang saya highlight pink tu awak buang. Sebab dia tak mau. So kita akan padamlah kita punya graf. Padam situ. And then padam lagi sini. Itu saja graf kita. Dekat kawasan tu sahaja. Okay? Begitu sajalah. So dekat sini domain dia adalah dari negatif 3 sehingga 3. Settle. Senang. Okay, so ini baru betul. Ini adalah soalan yang berbentuk soalan exam lah. Dia tak akan bagi terus soalan yang macam soalan macam ni untuk exam. Tak. Dia akan mesti combinekan dengan chapter-chapter lain yang ada kaitan. So dalam kes ini adalah chapter 2 di mana awak kena factorize dia completely. Dia dah bagi tahu siap-siap X tambah 2 ni adalah faktor kepada PX. Maksudnya bila awak kena factorize dia completely, awak kena buat long division. Jangan pakai calculator. Kalau dia pakai calculator baik dia tak payah tanya. Kan? Okay. So soalan A kita akan solve guna long division. 2x cube tolak 7x squared tolak 10x tambah 24. Kita bahagi dengan x plus 2. So soalan ni saya ambil daripada tutorial question yang ada dekat board Telegram tu. Okay, so kita selesaikan. Saya selesaikan. 2x cube tambah 4x
squared. So habis negatif 7, negatif 4, negatif 11x squared tolak 10x. So tolak 11 x. Yes. Tolak 11x tolak 22 x squared. Habis 22 tolak 10, 12. 12x tambah 24. So tambah 12. Mantap bosku. Okay, so dekat sini kita akan dapat kita punya px adalah dq kan? D darab q. Okay, so x plus 2 darab dengan 2x squared minus 11x plus 12. And then kita tekanlah kalkulator. Ambil kalkulator, pergi dekat faktorkan equation 2, negatif 11, 12. 4. So x tambah 2, x minus 4, 2x tolak 3. Dah siap. Okay, so factorize completely mesti ada 3 kurungan. Okay, so ini adalah untuk soalan A. So kemudian kita akan jawab soalan B. So soalan B, tambah 2 tolak 4, 2x tolak 3. So kita ada fx tambah 2 tolak 4, 2x tolak 3. Okay, so kita ada kat sini negatif 2, 4 dan juga 3 per 2. Tak cantik. So negatif 2, 3 per 2, 4. So 3 per 2 ni adalah 1.5. So sebab tu saya letak 3 per 2 kat tengah. So kalau ikutkan kosong ada kat sini lah. Okay, so ini adalah positif. So naik ke atas. Macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian kita buat paksi. Ya Allah, dah siap. Belum? Belum siap. Pintasan. So pintasan Y adalah bila kita punya x sama dengan kosong. So 2 darab negatif 4, negatif 8, negatif 8 darab negatif 3, positif 24. So ini adalah 24. Kosong label paksi X. Dah siap. So betul semua, dapat 3 markah. Gitu, sendiri buat, sendiri tanda. Kemudian soalan C dia nak domain dan juga range. So domain, saya dah cakap tadi, cubic always negative infinity sampai infinity. Memang confirm takkan dapat salah. So cubic ni supposedly tak ada masalah sangat lah. Kalau bermasalah pun mungkin terlupa nak buat long division macam ni. Kalau dalam exam lah. Okay. Untuk lukis graf no problems. Tak sesusah kuadratik. Kuadratik macam ada banyak sangat dia punya ni kan. Pecahan-pecahan dia. Dan untuk cubic ni awak cuma ingatlah kalau positif cubic mesti naik atas. Kalau negatif cubic mesti turun bawah. Nak starting point graph tu, okay? So that's all, itu saja. Masih lagi tak ada homework sebab saya tak nak bagi homework dekat bahagian lukis graf. So ni awak boleh dapat dengan bantuan Desmos. Untuk 4.3 dengan 4.4 nanti yes, ada benda-benda kerja yang saya akan minta untuk hantar lah. Okay, so that's all for today. Thank you so much sebab stay dan boleh end call.